Tak boleh panjang-panjang sebab elektrik ni ada masalah. Kita kena habis cepat kita tidur cepat. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia sore hak ni masjid guna pertadi muslimat ni. Wan InsyaAllah. Jadi Nabi benarkan, tapi mestilah kata-kata. Tengok ni, tengok penyair merdeka, penyair yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, ya, di kalangan umat dia, kegelapan kepada kebaikan cahaya. Subhanallah. Lalu syair Hasan bin Sabit ni semua puji wanita, sebut habis, sebutir sebut. Pada wanita itu, padanya tubuhnya ada begini. Kita dengar semangat lah. Hak jenis jahil, hak jenis buat maksiat ni, maka Nabi kata, kamu buat cara yang lebih baik. Tengok, hiburan dalam bentuk bagi seorang yang telah merdeka. Banyak benda. Contoh tentang masyarakat, kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair ketika dia lalu depan Nabi berada dalam Masjid An-Nabawi dengan sahabat-sahabat. Mus'ab lalu, Nabi menangis, keluar air mata. Keluar air mata ni, Mus'ab siapa? Remaja, belum kahwin waktu itu. Keluar air mata Nabi. Sahabat tengok, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan yang tuan menangis atau berkeluar air mata? Dia kata, saudara, kamu tak tengok kamu Mus'ab. Tengok Mus'ab belakang, pakaiannya compang-camping, kulitnya dah mula berkerutu. Awak tahu tak, itu anak seorang janda yang kaya di Mekah. Apabila dia telah masuk Islam, dia merdekakan dirinya, walau mak dia ugut untuk tidak makan siang dan malam, tetap dia kata dekat mak dia, mak, walau dia kata law indaki mi'atu nafsin ma tarak lan atruka dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mama, kalau mama ada 100 nyawa, mama mati hidup, semata-mata nak suruh saya tukarkan agama daripada agama Muhammad, saya takkan tukar mama. Mak dia kata, wahai Mus'ab, mulai hari ni, baik, kau jangan rasa duit aku walau 1 sen sekalipun. Jangan kamu makan harta aku walau sepose, walau samah sekalipun. Tak boleh. Sebab apa dia? Sebab mu nak ikut mama, mau pergi ikut Muhammad. Sebab itulah Nabi kata, anak muda kerana Allah dan Rasulnya sanggup meninggalkan kemewahan dan kekayaan mak. Anak tunggal. Allahu Akbar. Nak cerita apa dia? Bila Allah letak di kepala dia, harta benda duduk di belakang. Ini namanya ahrar. Ini namanya pada dipanggil at-tahrir. Ini panggil apa dia? At-tanwir. Ini nama apa dia? At-taghyir, kata Allahyarham Za'ba. Inilah waktu kita boleh jadikan hiburan tadi ni contoh. Mengaji Al-Quran. Hiburan tak? Baca Quran. Mesti siapa yang tidak berlagu dengan Quran, maka dia bukan di kalangan umat aku, kata Nabi. Man lam yataghanni bil Quran laisa minna. Bukan lagu pelik-pelik, benar lagu Arab lah, lahjah Arabiyah. Bila tengok Quran, tengok masjid. Saya tak dengar masjid ni imam macam-macam mana. Masjid apa teliput tadi? Teliput ke teliput? Teliput. Susah no sebut. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang duduk di belakang seronok tak dengar bacanya tu? Mesti seronok. Happiness, rasa bahagia. Sebab apa dia? Suara dia menghiburkan. Itu orang merdeka. Guna suara untuk Allah. Akad takbir, Allahu Akbar. Dengar takbir pun tahu dah dia punya apa tu, burdah hujung tu.
Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Dekat Mekah, Allahu Akbar, di imam dia. Sami'allahu liman hamidah, imam. Rabbana walakal hamd. Sonok kan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar tu luruh bulu dada, terkoyak ketiak. Nampak tak? Sebab apa? Hiburan. Ni suara. Tuhan bagi suara. Burung pun cerdik. Oh. Burung pun kok. Dia berak bagi. Ni contoh, tuan-tuan. Sebab tu nak bagi tahu apa dia? Bagaimana anak merdeka nak jadikan hiburan menurut agama, mesti ada pada satu benda yang bernama iman dan ilmu. Allah Akbar tu ustaz dah buat, kadang dah buat joke-joke dekat apa YouTube yang dekat 700,000 dah pakai viewers tengok azan yang seram. Pernah dengar kan? Adakah patut Bilal Masjid azan menakutkan? Patut azan masjid ni biar kalau boleh tu hak jenis macam awak ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia boleh tahan nafas, hanya khasyum dia bergerak. Allah, tengok ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan nafas tau. Allahu Akbar. Tak boleh. Tu nak belajar suara ada 4. Ni. 5 patut, tapi jangan pakai perut. Rock je. Kita bukan buat rock azan pula. Tengok. Tapi lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak termuntah dengar. Nampak tak? Mai imam pula gini, jubah tak serika berlipat begini. Allahu Akbar. Bunyi Kelantan selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hak belakang lu celaka sungguh himan. Di celaka di makmum. Oh, bila nak mampu. Suka kau. Relax bro. Ni nak membak. Alhamdulillah. Al-Qaim. Putihnya awak orang. Atau orang jadi macam kena daun ketum. Mabuk. Kenapa? Tak ambil, tak jadi. Every step, every movement, every second is your entertainment, you know. Hiburan. Anak saya budak-budak boleh ke dia nangis nak tidur, buah ni apa kau panggil? Ando rahnya. Boleh diam budak tu. Tapah apa budak ni, nak tapah mana pok tu bengong tok aja. Oh puan hop tino. Tang tung tung. Aduh. Iya. Untung sampai dapat isteri suara sedap. Tak beranak terus. Jadi tidur lelaki. Tidurlah abang panglima seberang. Pakai tak beranak. Nak tidur dia menyanyi tidur. Budak. So jiwa merdeka apa dia adik-adik? Ambil ni.
buat adik kita, anak kita, bukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul lah Muslim tu Hari Raya Cina. Kong si doa. Jangan semayang buat lagu tu pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sepak mapuh kita. Itu cerita lain. Jangan kurang ajar belajar Quran itu. Dia belajar Arabiah saja. Nak apa dia? Nak pergi apa dia? Semua budak. So kita yang bina entertainment untuk jiwa kita. Itu maksud dia. Panjang saja cakap ni. Memang seronok tengok tuan-tuan sekalian. Dia dapat mic, selesai masalah. Wallahu a'lam. Allah. Faham tu suka-suka tu. Adik-adik nak sebut yang apa dia, Islam tidak pernah mengharamkan hiburan. Dan memang jiwa manusia ni dia nak pada hiburan. Kita bukan robot. Kan? Bukan robot kita manusia 24 jam. Tenuk pada hiburan, nak pada suka, nak pada hilang, biar boleh hilang segala stres-stres. Jadi kena dosa, dia ada dasar. Ada ilmu dan ada iman sebagaimana Ustaz sebutkan. Baik. Adik-adik, malam ni kita buat program bersempena dengan kutipan derma amal untuk pembangunan Masjid Lundang sebenarnya. Abang menerima mesej dari pihak masjid untuk mengumumkan kutipan derma pembangunan Masjid Lundang. Dia suruh pukul 10 suku dari pukul 10 nelak lewat sebenarnya tak boleh. Jadi pada petugas-petugas ada tugas ada tugas diminta untuk gerak di apa nama ni, di sila-sila hadirin lah, pastikan tak ada orang tertinggal. Biasa kita pun yang gerak berhenti situ. Lalu kita pun yang gerak buku belakang mana dari kakak klik kat beliau dah tapi 10,000 ni tak ada manusia asli. Baik. Kutipan derma malam ni kita gunakan untuk apa nama ni, pembangunan Masjid Lundang kita. Ustaz, saya pergi pada soalan yang ketiga. Kepada hadirin yang nak bertanya, memang malam ni kita punya tajuknya anda bertanya, Ustaz Asli menjawab. Memang amat suka soalan kepada hadirin sekalian. Kalau mahu fikir-fikirlah, nak hantar soalan bertulis pun boleh. Nak hantar apa nama ni, soalan SMS pun boleh. Nak hantar tulis, ada tetapi boleh tulis soalan, hantar tetapi Amba akan baca. Nak hantar atau telefon Amba pun boleh. Telefon Amba tanya 24 jam sepanjang program ni. Nombornya 013 977 9774 013 977 9774. Dan atas soalan Amba akan ajukan kepada Ustaz Asli. Hanya soalan sahaja. SMS cinta tidak dilayan. Baik Ustaz, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Di hari akhirat kelak ni, hari yang tidak ada bahaya, tidak ada takut, panah pada mahsyar ni, panah kita. Tali ni Allah Ta'ala heret siapa satu hasta daripada kepala kita. Yang ada tempat berlindung sikitnya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semua orang boleh duduk di bawah arasy Allah ni. Bawah payungnya arasy Allah tidak semua orang duduk. Walaupun semua orang duduk, tidak semua dapat duduk. Hanya ada 7 jenis ataupun 7 golongan manusia sahaja. Salah satunya Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya mu'allaq, terikat, separuh, tergantung dengan masjid. Walaupun Nabi sebut rajulun, lelaki, tetapi termasuk juga orang ini. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, Allah Ta'ala akan ambil lelaki ini letak di bawah payung arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ustaz, apa maksud sebenar lelaki yang terikat dengan masjid ni? Adakah dia pekerja kontrak yang hanya membuat masjid? Oh, dia tak tinggal masjid berapa gitu sebab dia tu buat masjid. Habis masjid tu buat masjid tu mayat dia. Ada hamba Allah tu, hamba Allah ya Ustaz. Hari Jumaat dia tak kerja, dia kerja berlari. Hari Jumaat dia bertugas untuk masjid. Dia tahu orang nak mari main Jumaat, dia mari pukul 8. Dia start vacuum kapal. Kipas ni sutir-sutir satu kain bulu. Satu salin lampu, gelas sekali basuh jambat, 12 setengah. Siap komplit, harum masjid. Dia balik rumah, balik bini tidur. Bini kata, hei Jumaat tu. Dia kata, aku duduk masjid dah pagi lagi. Cuci habis dah masjid, semaya berlari dah pula. Jadi dia kira terus khidmat, dia cukup lah untuk masjid. Termasuk kesal oleh lagu ni, Rajulun qalbuhu mu'allatun bil masajid. Cuba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-ayah min surah Taubah ayat ke 18 ya, tak silap saya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Cuba dengar ayat ni. Allah kata sesungguhnya dalam mafhum, hanya saja orang yang memakmurkan rumah Allah, ya, hanya saja orang-orang yang dikatakan pemakmur masjid, rumah Allah, yang suka rumah Allah, bukan suka setakat pergi bubuh cat macam Ustaz kata cuci tek cicak, tapi suka menjadikan masjid tempat paksi amal ibadat dia. Atau kadang-kadang Ustaz ambil berkat kenuri anak dia kahwin pun buat kat masjid. Saya juru nikah sejak tahun 1998 sampai hari ini, naib qadi di tempat saya. Rasa untuk jawatan dah asyik tinggal je lama dah, minta berhenti sekejap. Tuan-tuan sekalian, ayah dia ada dekat Kuala Selangor, ada kat masjid. Mak dia ada kat tempat saya, ada kat masjid. Begitu juga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pembimbing lah kan. Tapi ayat macam dia, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang dikatakan pemakmur rumah Allah pada dia. Syarat dia mudah je. Hati ni kan mu'allaqun bil masajid. Hati ni terpaut-paut seronok ke masjid. Sebab apa? Syarat pertama ialah mesti ada iman pada Allah. Hak kita duk tengok hari-hari ni bukan hak beriman, hak Islam saja. Hak Islam tapi tak beriman. Tapi kalau jenis beriman, insya-Allah Islam ke dia. Hak masalah hak Islam tapi tak ada iman. Kadang-kadang hak Islam, nama Islam tapi tak suka ke Islam. Itu biasalah. Pakar tak ikut Islam, hidup tak ikut Islam. Jadi Allah sebut pada bukan Islam. Allah sebut pada dia orang-orang yang beriman pada Allah. Tuan-tuan, ya, orang beriman ni seperekat pada Allah. Iman bukan pada dari sudut sebutan, tapi iman ini ya orang tak nampak, because duduk di dalam. Tapi orang nampak iman tak iman, Nabi kata barang siapa melihat seseorang berulang alik ke rumah Allah, falyashhad bi imanihi, saksikanlah dia beriman pada Allah. Barang siapa berulang alik ke masjid, Nabi kata pada dia, saksikanlah sesungguhnya dia beriman pada Allah. Sebab iman itu mesti dizahirkan by practical, bukan teori tapi amalan.
Tengok. Malam tadi saya forum dekat Teluk Kemang, forum Road to Maha bawah Ministry of Agriculture ataupun Kementerian Pertanian. 19 hari bulan 9 bulan depan bulan ni insya-Allah buat program di Sarawak. Bulan 10 di Labuan. Saya duk program Road to Maha, kempen orang supaya jadi usahawan, jadi peniaga. Kita baru nak kempen. Orang kapiak dah lama kaya dah. Tak apalah, ada awareness kesedaran. Macam mana nak jadi usahawan berjaya? Mudah je dia kata. Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Cukup ke itu? Golongan manusia yang mereka ini tidak dilalaikan oleh bisnes-bisnes mereka daripada mengingati Allah. Nih, pi masjid automatically ingat Allah. Kecuali pergi masjid menjadi nak pi curi kasut orang, pi ambil duit orang, curi beg tangan orang, itu memang dia pergi masjid juga, tapi dia bukan atas nama taqwallah, tapi setan. Orang usahawan nak berjaya mesti jangan sebab berniaga sibuk sangat nak jadi businessman sampai terlupa Allah, menipu pelanggan, menipu consumer, menipu customer. Makanan semalam dia pergi buat letak, dia kata ini hari ni punya, dia tipu. Bila tipu berniaga, orang kaya memang cepat kalau nipu, tapi tak dapat keberkatan dalam perniagaan dia. Yang kedua, wa iqamis salah. Orang nak berjaya mesti kena solat. Adik-adik nak berjaya kena solat. Orang susah nak kaya mesti kena solat. Ini poin saya mudah. Yang ketiga, duit ada bagilah ke orang. Wa ita'iz zakah. Ayat ni sama sahaja mafhum dengan ayat surah ayat yang kedua atau ketiga dalam surah kedua yang terpanjang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang dikatakan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, orang yang jadi orang yang takwa pada Allah, tiga kombinasi: beriman dengan benda yang gaib, yakin dosa pahala ada, yakin neraka syurganya ada, yakin malaikat serta menulis apa yang dilakukannya. Yang kedua, kena salat. Yang ketiga, duit ada bagi derma dekat orang. Jangan takut. Wa ma tunfiqu min syai' fa huwa yukhlifuhu. Apa-apa yang korang bagi, ya, daripada harta-harta korang, don't worry, don't be sad, be happy, Allah pasti ganti. But you believe or not, Allah don't care. Janji Allah, janji yang ditepati, bukan janji manusia. Saya berjanji, yang mana saya belum tentu. Allah pasti. Ini asah dia, ya. Sebab tu dalam bab ini hanya orang yang beriman saja yang berani duduk masuk masjid. Yang kedua daripada dia, orang yang pergi masjid untuk salat, automatically salat. Bila ulama kata salat ni bukan sekadar salat Allahu Akbar, haram perbuatan selepas takbiratul ihram dan halal ba'da taslimil awal. Dah, salat makna apa dia? Perkara-perkara yang membabitkan pengibadatan pada Allah. Dia main masjid waktu duha, mana ada salat? Salat duha lah, salat sunat.
tapi dia mari dia untuk belajar ilmu. Itu juga orang yang muta'alliqun qalbuhu bil masajid, tergantung hati dengan rumah Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak takut melainkan hanya takutkan Allah. Tapi yang ketiga, iaitu orang yang mengeluarkan zakat. Betul tuan-tuan? Allahu Akbar. Saya belajar di Pakistan, Ustaz Jah pergi sana. Berapa lama dia masuk sana? 7 tahun, saya pun 7 tahun juga. Setahun dekat Clifton, Jamiah Islamiah Clifton, dan lepas tu baki mengaji tempat lain. 7 tahun lebih kurang. Ustaz Jah 7 tahun, Ustaz Kamal pun 7 tahun juga dia. Makna belajar sana. Tuan-tuan, 10 sen pun kita tak bayar duit kat orang Pakistan. Kita tak bayar sekupang pun dekat orang Pakistan. Kita mari mengaji dekat Kelantan, mengaji dekat mana-mana contohlah. Sekong kita kena bayar juga 100 dan 100 ya. Sebab apa? Bukan salah mudik. Sebab orang kita kedekut. Tengok Ustaz Wan Kamul Zaman, nama dia. Ustaz Wan Kamul Zaman, tanah banglo, buat masjid. Orang kaya, orang Kelantan, kaya duk Kuala Lumpur. Semua duit dia, wakaf habis duit dia. Anak dia susah tak? Tak susah. Anak dia menjadi kesinambungan pula, tak apa. Apa hak ayah saya buat ke sekolah, saya sama semula. Allah azim. Sebab apa dia? Iman. Orang yang datang masjid, orang yang mendapat ketenangan. Sebab tu ibu-ibu kalau tengok anak kita dengan kawan-kawan, mari mana ni? Masjid. Mari mana? Sejid. Sejid buat apa? Sejuk. Mari sejid untuk sejuk. Mana sejid ke apa pukul 12 malam? Dengar ceramah Ustaz Aslim. Jangan banyak tanya sangat, meluat anak dengung. Mari mana? Masjid. Suami nak mana? Mana tu? Masjid. Ada ceramah surah Mi'raj. Ni abang sedang baca buku sejarah ni. Itu Mahmud Jun. Al-Kisah kan? Bukan dia buat, tapi ni di masa dia berlakon lah ya. Bukan nak katakan dia berlakonan dia waktu itu. Ya, Allah filahu warhamu wa'afu anhu. Tuan-tuan sekalian, makna nak berkata orang jenis jiwanya apa dia? Sejuk. Sebab tu masjid panah tak kisah dia. Masjid panah tak kisah. Tak ada ekor pun tak apa. Sebab dia suka duduk dalam masjid. Contohlah. Tapi kita hot chicken spicy, hot chicken shit, hangat tai ayam. Masjid Haram pi Mekah umrah bayar 7,500 singgah Turki dulu. Singgah Turki pergi umrah. Bilang dia pergi dah 2 minit azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu bila nombor 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Zuhur. Kita siap dah hak duduk dalam bilik air, tola tak pecah, bubuh jubah, tola duduk dalam. Gini pergi masjid, tengah-tengah jalan tola jatuh, ambil tak teh bau pula. Semangat hari-hari Masjid Haram, Masjid Haram. Siapa Malaysia haram masjid. Nampak tak? Kat Masjid Haram, hari-hari Masjid Haram, Masjid Haram. Balik Malaysia haram masjid. Sebab apa? Dia tidak mengihyakan pergi dan balik masjid dalam kehidupan dia. Ni contohlah tuan-tuan. Ya, sebab tu nak bagi tahu, di Pakistan mana ada masjid mesti ada pusat pengajian. Mana ada masjid ada pusat pengajian. Kita tak ada sekolah, tapi kita mesti buat program di masjid. Kenapa dia? Inilah sebab tu saya boleh saja kata pagi tadi ketika makan sarapan pagi dekat apa kedai Kak Wok. Kak Wok. Makan situ saja kata malam ni banyak pula ceramah tu.
Buat dia. Kata alhamdulillah, sebab inilah satu perubahan at-taghyir lepas merdeka. Buat ceramah tak apa, banyak tak apa. Sebab apa dia? Masyarakat buat di mana? Hak masjid. Tapi budak-budak muda tak boleh selalu buat di masjid. Sebab ceramah budak muda ni, hak jenis-jenis hak ni hak lebar tayak belakang ni, tok lebar belakang. Hak jenis huha-huha tu, dia tak mari masjid. Dia duduk kat luar juga, dia dengar. Oh, dia beri ujung. Oh, ustaz nak masuk dalam, nak tengok ustaz nyanyi, segai pula. Jenis tak mahu mari masjid. Kita pula cari dia orang kat luar. Duduk kat luar, buat kat badan bola. Contohlah, budak-budak boleh suka. Tuan-tuan dalam penjara, orang tua-tua berzina, rogol budak sekolah darjah 3, Pak Bilal, satu masjid di Kuala Lumpur, di Kelang Valley, rogol lepas azan, rogol budak. Hayang ala solah, rogol. Berapa tu? Relax bro, lapar lah tu. Tuan-tuan, boy long habis. Tuan-tuan muslimin, dalam ceramah orang kata warden ustaz ceramah jam 45 minit, sejarah kat penjara, ceramah panjang-panjang, dan dia orang pun okey, tak rasa duduk dalam penjara, macam duduk kat luar. Acara kita lah. Takkan nak suruh popok banduan datang menyerah diri kata dengan ceramah dah, taubat tak mari. Kita kena serah diri. Sebab apa? Nak bawa hati mereka ni muta'alliqun bil ulum. Kat surau kita buat zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ya Allah. Dia pergi ikut ramai, ada 400 orang, ya Allah, ya. Banduan ni pandai pula dia berzikir, pandai pula dia menyanyi. Tuan-tuan sekalian, lama-lama apa dia? Bukan senang. Niat saya pun nak cuba. Mula-mula masuk dalam, saya dah banyak kali masuk dalam penjara sebenarnya. Ini pengakuan yang ikhlas pada saya lah, bukan jadi banduan ceramah yang salah faham. Banu wah ustaz ni punya dah. Tuan-tuan, saya niat daripada dia, saya nak tengok pokok ni boleh tak menangis. Dengan apa dia? Dengan ingat pada Allah, zikrillah. Rupa-rupanya saya kata, abang-abang banduan, abang-abang duan, pejamkan mata, bayangkan Allahu Akbar. Rupa-rupanya Allah masih sayangkan kita. Jangan abang-abang bayangkan kita banyak dosa dengan Allah. Terus celaka betul ustaz ni, memang banyak dosa ke tidak? Abang-abang bayangkan Allah sayang kita, rupa-rupanya Allah masih sayangkan kita, masih biarkan kita bernafas dalam muka bumi. Zikir la ilaha, dia pejam la ilaha, saya buat ya Allah ampunkanlah dosaku, la ilaha illallah. Tu kuat noh orang mama ni, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah aku banyak dosa kamu ya Allah. Nangis sungguh dia orang. Banduan teriak bukan nak dara. Dia mengaku aku berteriak juga rupanya. Apakah aku banduan? Tidak. Saya kata, abang-abang kenapa menangis? Kenapa menangis bila mendengar kalam Tuhanmu? Alangkah indahnya tangisan ini, bukan di sini tapi sebelum ini. Lagi teruk teriak. Aku nak perlu, teriak, sudahlah teriak, jahat tak, sudah. Pelempang aku dapat sebiji. Tak cara tuan-tuan sekalian. Itu orang banduan. Jumpa baru dekat masjid negeri, makan nasi arak sejujuh tu. Kan masjid negeri tu, peluk saya. Dainya hitam belegam, aku pun tak macam tu. Janggut dia terdia, perang bubuh hinai.
Rambut dia kat bau, peluk aku. Ustaz, bekas banduan. Ha? Saya berkata, kau dia nak tikam aku pula ke apa kan? Tengok, saya dengar ceramah ustaz itu ni sahabat saya, dia kena 9 tahun, saya 11 tahun. Kamu buat apa? Saya buka mak tahfiz. Untuk siapa? Untuk anak-anak yatim sahaja. Ada orang korporat bagi duit, saya handle mak tahfiz. Hati kita, Masya Allah, aku malu sungguh. Aku ceramah kata-kata haram, tak ada mak tahfiz. Dia bekas banduan mak tahfiz kat 30 orang nak yatim, semua percuma. Tuan-tuan, tengok kan, nak bagi terang apa dia? Dan dia orang yang tidak miss untuk berjumpa Allah. Di mana? Di rumah Allah. Jadi ustaz ulang balik, orang yang boleh layak datang ke masjid hanya orang beriman dengan Allah. Orang tak beriman, dia mari, orang besar ada, dia ada. Nampak tak? Ni popok menapik mafasik ni. Oh, bukan main lah. Semayang hajat untuk MH370. Yang bomoh boleh ambil juga. Tu popok haram jadah ni. Lepas tu malam besok semayang macam negara pula. Allah. Lepas tu malam tu, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Zahar dinul muayyan bizuhurin Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Allah, ya Hanana, ya. Dia sama juga masuk ke apa nama Hard Rock Cafe, dia juga. Ni popok fasik ni, dia semua boleh. Majlis arak pun dia boleh join, hak mengauk boleh join, selawat perdana dia boleh join, orang mati dia boleh join, semua dia boleh join. Orang masjid dia tak berani buat maksiat. Ini kelebihan orang yang hati tertalung sama Allah. Percaya dia. Jenis mai kerana benda, ada orang besar baru nak mari. Saya bersebangga dengan tuan-tuan. Nanti saya akan berikan bajet. Itulah kerjanya. Tuan-tuan, ni manusia takut jadi munafik. Lepas tu dia panas. Ai bukan apa ai panas, so ai ada migraine. Boleh cakap masuk rumah Allah datang migraine. Ada seorang baik dengan aku, salah seorang ketua jabatan yang aku kenal dia. Hari Jumaat khutbah duduk dalam kereta, masjid panas, dia ni khutbah seokor lagi. Celaka sungguh. Yang mana mari kita dalam kereta. Lepas tu rehat, buka aircon, buka tikar sikit, sedar-sedar kereta sebelah semua tak ada dah. Itulah Jumaat dia. Orang ni mari kerana terpaksa. Orang datang masjid rela, sukarela. Jadi insya-Allah barulah peringkat Allah bagi naungan payung Allah. Faham tak faham? Itu maksud dia. Wallahu alam. Udah kat pukul 11 dah ni. Ustaz ajar tak faham lagi. Berhenti lah. Jadi insya-Allah seronok dengan tuan-tuan. Ibu-ibu pun relax, senyum cantik kan? Macam comel je kan? Alhamdulillah. Ya, silakan ustaz. Banyak soalan Ustaz ni. Oh, banyak soalan pula. Tanya soalan tu. Soalan SMS. Tapi hak ni saya kira gabung dah. Tengok 2, 3, 4 soalan tu super. Jadi saya kira gabung dah. Ya, soalan hanya pasal beliau ni dia terjadi dengan sebut kata orang muda dengan maksiat ni, Allah. Di banyak soalan ni Ustaz. Macam-macam soalan. Khusus tentang hubungan lelaki dan juga perempuan. Boleh mesej pada Ustaz antara lelaki dan perempuan. Kalau boleh tu setara mana, boleh lepas ni setara mana. Kadang-kadang kita ni Allah, mahal.
Muka start besok muda juga. Start ni pun besok muda lagi. Umur baru 30 ini baru sore. Dan muda lagi Ustaz. Masa remaja penuh lah laluinya. Pehel sangat. Tapi tengok ni remaja ni makin teruk lah. Pergi sekolah mengatur. Asal pergi sekolah mengatur. Kata tidur kamu ni. Tidur Ustaz. Pukul 5 tidur. Lepas tu keluar ke dia? Mesej. Duk mesej. Masuk bilik ni, makcik-makcik tengok anak kita dua. Masuk tidur pukul apa? Awal lagi, berhubung ayat. Ayat tak masuk ke tidur. Awal ayat masuk tidur ni. Tapi aku bangun subuh hari. Muka dia masuk, dia makcik tidur. Lulus balik sini muka dia. Silent tadi pun. Mesej, tidak pun kecek. Bukti, kata dengar dari luar ni. Beri jejek kecek. Tadi mereka spare buat tiga tepi. Habis masuk tadi. Memang hidup dia. Masuk. Oh. Bukti kecek tengok. Dia hihihihihi. Tengok je. Kecek lah. Awak kecek. Awak kecek. Awak. Makai dah kamu ni. Makai ke? Itu. Makai itu lah. Tu sama kompak ada orang besok kamu. Pakai baju ada kamu mana? Pakai baju warna kamu pun tak. Teko ada kamu. Hati nosut teko pun. Yang awak lah kata merah salah, pink salah, biru salah. Habis warna dia sebut lampu tai anjing kopi, tai babi ke habis dia sebut. Tak betul berlaku. Wah dah tak tahu warna tadi. Tak pakai baju. Lah sekali tak pakai baju. Ni nak ayat tu yang asyik sangat tu. Tak serentak tadi pun. Pukul 4 lah mengatur kita temu esok dan setelah pukul 4 ngaji sekali setelah. Okey, Assalamualaikum. Salam. Betul. Awak tu. Begitu pula semacam tidak mengalami dia. Bagi kata mengalami saja. Dia nak ayat budak-budak learn. Ada kau saat tips lah. Untuk kita mengelak daripada benda sebelum ni. Remaja dengan maksiat, maaflah filial lucu, dengan macam-macam Ustaz. Dunia di hujung jari. Nanti kata ni, ibu-ibu ayah tu cek telefon. Anak kadang-kadang tiga perangkat ni. Nak buka telefon ni, tiga perangkat. Mula-mula apa weh, serak. So, yang kedua sobo. Sobo dia baru tu, buka yang kedua. Yang ketiga skrin mata. Baru boleh buka. Apa yang kita buat tu? Rasa apa? Dengan mesej, nak pilih. Bila ni tak ada air, you tak ada. Kerana dia tak ada. Kecek dengan dia. Pasal dia. Awak baru kita Ustaz. Oh, mama papa. Papa buat apa tu? Papa nak mandi ni, jom le. Buat mesej. Papa nak kita berapa orang? 3 2. Kecek ada 3 4. Nak anak berapa orang? Masuk kucing tak suci lagi. Budaklah ni nak dia. Allah, jadi hak ni Ustaz nak berhasil tak? Masalah apa nama ni remaja dan hidup masih ada erasi lagu mana elok itu sudah terasa. Payah jawabnya. Soalan panjang pula. Tuan-tuan, dia mudahlah. Ingat dari jawab. Tanyalah soalan fatwa. Fatwa sebut dah. Adalah haram seorang lelaki yang ajnabi ataupun lelaki perempuan yang ajnabi yang bukan mahram berfacebook tanpa apa-apa tujuan melainkan yang membawa kepada syahwat. Ya, haram. Tujuan tak ada tapi syahwat semata-mata, haram hukum dia. Tetapi kalau anak tuan-tuan Facebook dengan saya, tak apa. Ya, mustajah, okey. Alhamdulillah, ya, sebab kami dah berkahwin. Bukan itu maksud saya. Dia tanya soal agama, maka harus
Ya. Jadi sebenarnya benda-benda ni tetamu sekalian, orang barat, sebab tu dia kata, sebab tu saya kata Goldziher, G-O-L-D-Z-I-H-E-R, tak salah. Dia buat kaji tentang kalimah screen. Ada berapa S sebut tadi kan? Dia kata songs, screen, spot, smoke and sex. Asal dia songs, screen, spot, naik pula smoke, sex, daripada 3 jadi 4, kemudian jadi 5. Orang Yahudi dia ni cerdik. Kajian satu profesor di pada California, perempuan, budak Yahudi 6 tahun sama dengan budak California 10 tahun. Sebab mak-mak Yahudi ni bila mengandung anak, dia belajar, dia mengaji, dia belajar matematik, dia main muzik-muzik yang ada kaitan dengan bunyian-bunyian yang budak dalam ada interaksi. Dia kaji. Mak Saleh Yahudi, dia kaji. Bila dia kaji, dia mengaji. Goldziher ni satu, saya kata dia ni ulama. Kalau masuk Islam terus jadi ulama. Tapi dia kata apa dia? Aku belajar agama kerana nak menjahanamkan agama Islam. Dia bagi kita western food. Cuba tengok western food. Makanan cok apa tu? Chopstick. Chopstick tu kayu, apa nama tu? Chicken chop. Oh, susah sebut. Chicken chop. Chicken chop. Gerpu. Dia kaji. Orang jarang makan, orang jarang left handed, kan? Kidal. 1000 mungkin seorang, betul tak? 10 keluarga, mungkin satu keluarga je anak dia seorang pakai kidal, tulis kidal, kan? Semua kidal. Dia memang main badminton pun kidal. Sebab tu bergu negara, bergu mesti satu kanan satu kiri. Sebab bila orang tembak belah kiri, kau ni ambil. Tu payah sikit bila bergu tu ada kanan dan kidal. Dia kaji ibu-ibu, dia buat western food. Buat macam mana? Bawa ke Malaysia. Western food makan pisau belah kanan, gerpu belah kiri. Sampai dia kaji, ini maksud ada. Potong, tikar gerpu masuk ke mana? Mana? Kiri. Berjaya tak dia? Sebab tu Allah rakamkan dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Dia kaji ayat Quran. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka takkan hidup senang selagi kita ini ikut cara hidup mereka. Ni contoh. Macam kita naik kenderaan, kan? Kita tak boleh buat apa dah. Kereta sama ada steering kiri kanan. Kalau ikut kita ni, kalau boleh naik dengan tangan kanan, kaki naik tangan kanan pula. Naik kaki kiri, kaki kanan naik. Sepatut kereta kita beli daripada mereka. Kita naik kaki kiri, tak salah nak buat. Jangan takkan kereta tu jadi nak tengah-tengah steering. Boleh naik antara satu, boleh kan steering tengah. Dia pun buat kajian. Contoh, jangan meludah di sebelah kanan. Nabi tak bagi, dia kaji. Nampak? Kita naik kereta steering belah kanan, ludah mana? Oh, Nabi kata tak boleh kanan. Push. Nah, ustaz ajar meleleh pusat dia dengan ilmu saya. Mana meludah puk kawan ni? Oh, haram kanan. Kena pula jenis tak mengaji. Faham tak? Ini masalah kita. Dia orang kaji sampai peringkat anak Yahudi 6 tahun, 10 tahun mereka
otak mereka lebih baik daripada anak 10 tahun California di Amerika. Sebab apa? Dia rokai. Sebab tu skrin macam-macam. Macam beranilah orang nak boykot. Bukan saya tak sokong boykot, tapi apa alternatif dia? Yang seronok dekat Dungun baru-baru ni boykot McDonald, baling-baling. Yang tukang baling tu lepas tu serokok. Yahudi, Mac, lepas tu mata kuyu macam ikan puyuh. Saya beritahu contoh lah. Lepas tu marah ustaz ni, ini iPad ni Yahudi punya, ustaz ni iPhone Yahudi punya. Saya kata ada ke kampung kita guys buat handphone? Sampai semua dia nak boykotnya. Boykot benda yang kita rasa ada alternatif, kita boleh tinggal, kita tinggal. Ni contoh. Depa kaji, tuan-tuan. Batu benda ni, batu Facebook, tuan-tuan, bila baru soalan dalam enter tanya nak jawab, saya jawab apa dia? Haram. Saya agak keras sikit, patut jawapan saya tak macam tu. Ya, haram. Sebab apa? Dia Facebook atau apa ni, WhatsApp dengan bekas teman sekolah dia, sehingga menyebabkan perceraian, bergaduh. Ni kes kita ada, kes kami ada. Jumpa teman alumni sekolah kebahasaan Zainab 1. Oh, demo dek kau. Lodeng, demo kerja mana? Kan orang Kelantan cakap banyak sabdu. Buat gapo? Pi ada sabdu. Oh, ngolah. Patu metok nombor ada? Ada, boleh. Bolehkah nama bagi kita? Boleh. Macam tadi. Tengah tidur. Assalamualaikum. Mukakna. Ketina. Kukat rumah. Betpa. Tu angau, tu BM7. Kau buat betpa. Seja. Tak ada apa-apa. Ya. Sebab tu kurang hajat dengan mak. Bukan setakat ni hak cinta ni. Ni anak kita kurang hajat. Sibuk lah kodok ni. Tak sampah pula. Ambil muka sekali. Itu jawapan dia. If you have the power, itu cara dia. Bini sendiri tu pun Nabi Allah suruh rotan, lagilah anak. Hello, bini kurang hajat dengan lelaki boleh rotan. Bini nusyus boleh rotan. Kita bukan undang-undang Sweden. Faham tak? Sebab tu saya kata benda ni ketegasan tu penting. Tuan-tuan sekalian, kau pakai anak saya sulung, dia ada 2 handphone. Itu tak tahulah dia buat, tapi insya-Allah saya yakin anak saya ni buat benda baik. Tapi adik dia hak sekolah, jangan handphone. Sorry. Dalam bahasa kasar, kenapa saya boleh buat, orang lain tak boleh buat? Ikut ketegasan. Tuan-tuan, kalau saya kata dekat anak saya, abah haramkan kau kawan rumah hujung. Kalau abah nampak kau dengan dia, mampus kau. Itu bahasa kasar Kedah lah. Alhamdulillah dia tak kawan. Pergi main tenis, main badminton, main takraw apa mana malam, mesti berkata kenapa lewat, aduan ada. Tu saya kata tidak. Ni kes kita punya. Sebab tu baru tengok kes cinta buku, sanggup turun pakai langsir di Kuala Lumpur tingkat 3. Bapak dia kurung dia, kes Facebook lah, kes WhatsApp, kes SMS, turun terlucut. Dia ingat ini Hindustan pun cerita kot. Hindustan tu pembohong. Ingat senang ke ikat kain katil dengan besi boleh turun ke bawah. Banyak cekadak dia. Hindustan cerita bohong, menipu. Dia tarik lagu Hamko hamisi choralo Dil me kahe tum chopalo. Tukar baju jadi merah pula. Ketak gedung Hamko se abna ke tu nampak tak? Tukar baju hijau pula. Tu bohong. Mana boleh satu lagu 6 baju keluar.
Tuan tuan-tuan. Lepas tu saya ingat Ustaz, bila balik lagu Berberdel Hindustani, saya kata haram lagu tu. Menghidupkan Hindustan, menghidupkan, mari kita menghidupkan negara Hindu. Orang Islam tak boleh menyanyi lagu tu. Dulu Hari Rama Hari Krishna tu kenduri kahwin rumah ustaz Bilal masjid, duk menyanyikan Hari Ram Ram Hari Rari Hari Ram 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 Hari Ra pe 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 bung bung pe bung bung tu. Orang tukang masuk begini semua. Lagu tu Hari Rama Hari Ki, lagu tu mengagungkan Tuhan Rama Krishna. Loh, tu saya kata, saya ingat Ustaz Jah, zaman saya dulu, zaman SPM, saya ingat saya minat lagu kumpulan Twisted Sister. We go now to Turkey. Allah, tu lagu tu. Hellway, I imagine. Hellway, kita punya Hellway tu. Tengok kamus, Hellway, tunggu neraka. Kurang ajar, tapi Melayu je itulah panggil dia. Tu zaman saya sekolah dulu. Tapi bila orang kamu kata apa? Hang buat kerja gila, aku duduk menyanyi, menari. Masuk tu. Bas lagu menari pegang apa tu? Lilin. Piring, lilin. Pusing-pusing, serakuk buka kawat tu. Jatuh depan fungsi PBG. Nari punya setan bagi kami. Tu orang kampung tegas cakap setan. Tuan-tuan, nak bagi tahu benda ni terletak pada diri masing-masing. Ni ceramah kita sampai pukul 12 nampak hari ni. Sekarang dah pukul dah lagi pukul 12, pukul 11 baru. Ingatkan 11.30 dah. Boleh lagi ke? Sedaplah hampa. Aku penat nak sudah ni. Tuan-tuan, benda ni terletak atas diri sendiri. Contohlah seperti tadi, kes yang berlaku makan rasuah. Di Malaysia cukup hebat. Melayu nombor 1 makan rasuah. Mau cerita baru ni kan? Kalaulah pengarah kastam negeri itu adalah pengarah negeri Selangor, I know about him very well. Kalau dia negeri Selangor lah. Satu, dia ni makmum aku. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Dik, rasuah ni apa hukum dia? Apa hukum rasuah? Haram. Tutup aurat, apa hukumnya? Wajib. Cantik jawab. Bila sampai peringkat dapat jawatan kerjaya, bukan dia tak tahu. Tak, kita nak marah siapa? Mak dia pun tak suruh dia buat kerja haram. Betul tak tu tak? Siapa tak? Lepas tu saya kata benda ni, kata orang, tok tangan di sini. Bila malaikat datang jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Apa itu? What is the meaning of ihsan? Nabi jawab, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kamu buat amal ibadat, kamu hidup nampak Tuhan. Kalau kamu tak nampak Tuhan, ingat Tuhan nampak kamu, terengkahlah. Inilah yang hari ni dek-dek sahabat muda-mudi, ustaz pergi ceramah IPTA. Baru ni ceramah bulan Ramadan, ceramah di PTN. Bulan puasa, timbalan CEO dia orang negeri tuan-tuan, orang Kelantan. Lupa nama. Saya kata buat apalah, orang kita payah nak bayar hutang PTN ni. Saya pun tak, sebenarnya ustaz, kita tak payah bayar hutang PTN dengan syarat budak-budak kita lepas 3.5. Budak-budak kita dapat purata nilai grade keseluruhan PNJK dapat 3.5 ke atas. Halah, tak payah bayar hutang. Habis tu mana ustaz budak kita mengaji malah bulan puasa.
Anak Cina 100 orang. Anak Cina 1 orang. Penya peti-peti Aduh, buat lagu tu pula. Anak Cina 100 orang yang bayar hutang seorang sahaja 99 halal. Sebab apa? Dia dapat grade dia tinggi. Anak Melayu 100 orang yang tak payah bayar seorang aja 99 kena bayar sebab malas. Ni saya bercakap malam tadi dekat Teluk Kemang. Masa saya pergi satu kolej matrikulasi 2 tempat, yang naik terima anugerah cemerlang, kalau 10 orang 2 orang saja Melayu, itu pun nombor terakhir, yang lain semua India dan Cina. Dalam ceramah saya panggil budak-budak kita kat surau masjid, awak dapat berapa? 8A. Awak dapat berapa? 7A. Awak dapat 8A1B. Awak dapat apa? Pandai. Tapi pasal apa masuk universiti jadi bodoh? Dalam bahasa mudah, minta maaf adik, dia kata, kenapa mengaji pandai? Budak Cina 8A juga. Hak budak dapat cemerlang, dia dapat 6A2B je. Patut mu kena malu daripada dia. Ni, bukan salah cikgu, bukan salah bapa, bukan salah siapa-siapa, salah diri mereka sendiri, sebab mereka tak nampak yang hidup mereka ini Allah memerhati. Dalam bab ini boleh selesai kalau dia rasa benda ni adalah tak betul, maka dia tinggal. Macam saya rokok, saya jumpa orang kata tak boleh rokok sebab dia rokok ni payah. Saya kata saya boleh bawa seorang hamba Allah, dia boleh berhenti rokok, kenapa tak boleh berhenti? Contohlah, subhanallah, tepuk dada, tanya iman amal masing-masing. Wallahualam. Soalan ni mungkin banyak Ustaz tanya, mungkin 1-2 Ustaz. Hal lain tu kita akan jawab melalui Ustaz ajar jawab sendirilah, balas balik melalui SMS tadi ni. Wallahualam. Kita berharap dengan kau wajah para kita ni, you dengar di suka tak letih. Kau dijawab terletih. Jadi ambil soalan yang bertulis. Soalan bertulis. Apa pandangan Ustaz tentang budaya masyarakat kita yang baca Quran tapi tidak ambil peduli dan tidak berusaha untuk memahami makna Al-Quran? Tidak mahu khatam makna Quran walau sekali begitu. Saya teringat kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Walaupun dalam bahasa kita kat Malaysia ni satu ideologi yang tidak diterima oleh semua pihak, tapi kata-kata dia indah. Ni saya ambil ketika belajar dengan di Universiti Malaya 97-2001, pendidikan jarak jauh PJJ, dalam ulumul Quran. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, sesungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran. Okey, checklist siapa yang tak baca Quran. Satu. Yang kedua, barang sesiapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mahu memahami Al-Quran, maka dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Dua, cek, baca, bila Fatihah pun tak boleh nak terjemah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Hak belakang dengar gerun. Sebab apa dia gerun? Ada tadabburat, sebab dia faham. Allahu Akbar. Kan? Tengok. Waja'at sakaratul maut. Gerun sebab dia faham. Orang ni boleh mengkoreksi diri dia dengan memahami Al-Quran. Yang ketiga, barang siapa baca, dia faham tapi tidak berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Ini makna dalam bahasa mudah. Siapa yang sengaja buat macam ini, minta maaf, kita akan sesat selama-lamanya. Sebab Nabi tak pernah pembohong. Kalau kita pegang Al-Quran, pegang sunnah Nabi, lan tadillu abadan abada, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Macam mana nak beramal kalau tak faham? Tengok,
adik, ini contoh dia. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf banyak yang hantar mesej yang tak dapat, tak sempat kita baca soalan itu. InsyaAllah ada masa Ambo akan jawab seluruh dan mungkin dapat tahu lagi insyaAllah. Ya tahu berakhirlah program kita pada malam ini. Kita lepas satu kalau Al-Fadhil Ustaz bawa Habbatus Sauda. Dia pergi masjid Telipuk tadi. Telipuk kan sendiri lah. Orang bagi masjid memang pergi shopping ke tiba-tiba dia pakai habis berapa botol tu? Tamat 100 lebih. 100 lebih tu botol habis. Saya bawa botol itu. Jadi orang masjid hotel ni tak ada dia. Saja sebut sikit lah. Saya dapat maklumat yang Kelantan, Kota Baru banyak orang kena kes denggi. Dalam testimoni kami, Habbatus Sauda, hadis Sahih Bukhari sebut, dawaun likulli da, ubat bagi segala penyakit. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan jangan makan, bahkan haramkan makan, buang duit je. Tapi kalau tuan-tuan makan Habbatus Sauda dengan penuh keyakinan boleh menjadi penyembuh segala penyakit, insya-Allah tuan-tuan. Mungkin hari ini tak lega, tapi for long time, masa jangka panjang dia akan baik, insya-Allah. Pemandu saya bawa kereta saya Batu Karang, talan pemenatang pun tak ada benda. Dia makan baru 2 minggu Habbatus Sauda, bulan puasa baru ni terlentang kerana kemaluannya pecah, yang ni keluar darah kerana batu keluar. Dia pun tak tahu yang dia ada batu karang, sebab dia ada jantung, dia ada masalah kecil manis. Duk rasa pasal ni jantung kecil manis, rupanya batu karang menyebabkan dia lemah badan dia. Tapi dengan izin Allah, dengan ceramah saya dan sebagainya, alhamdulillah, kita sekalian pecah batu karang. Dan testimoni kami, ada ramai customer kami yang kena darah denggi, penyakit denggi, dia makan ikut Ustaz Johari, sahabat kami Ustaz Jah juga, dia kata makan lebih kurang 8 biji 4 jam, 8 biji 4 jam, insya-Allah boleh mengenyahkan darah penyakit darah denggi. Ataupun bila nyamuk tu gigit, berbau saja Habbatus Sauda, dia punya virus dia tak akan membiak, dia akan buang sendiri. Kalau tak percaya tuan-tuan, makan je, tuan-tuan senawa, makan durian sekalipun senawa tetap bau Habbatus Sauda, tuan-tuan sekalian. So tapi sayang, saya bawa 100 lebih saja, tak sangka pula kuliah maghrib habis ruyuk dia orang ni makan ke gigit saya tak tahu.